Assalamualaikum dan salam sahabatku sayang. Bersama saya Vivi Emir Zaika. Berita utama, bidang pertanian boleh dijadikan kerjaya oleh rakyat dalam usaha membaik pulih kembali ekonomi masa kini. Menurut Muhammad Razif Hitam, beliau merancang melaksanakan pelbagai projek berimpak tinggi khusus dalam sektor pertanian sebagai usaha meningkatkan sosioekonomi penduduk. Katanya bidang pertanian dilihat antara platform terbaik untuk membuka peluang pekerjaan serta membawa masuk penggunaan kemudahan teknologi terkini untuk memudahkan serta meningkatkan hasil tani. Jelasnya usaha ini sudah tentu dapat disokong menerusi pembinaan kawasan bakul makanan dari Betong hingga ke Jemoreng di samping pembinaan lapangan terbang Sepauh yang bakal memacu ekonomi penduduk termasuk di Saribas. Bercakap dalam program Sembang Politik PRN 12 Apa Pula Selepas Ini pada Selasa, Muhammad Razif menambah beliau akan meneruskan pembangunan infrastruktur dan menyediakan kemudahan berkaitan dalam bidang pertanian di Dun Saribas dalam tempoh 5 tahun ini. Tegasnya, penduduk di Saribas memerlukan tapak rumah seperti skim pembesaran kampung SPK kerana ia lebih sesuai berdasarkan kemampuan komuniti selain lebih strategik kerana dengan adanya sistem perparitan teratur dan sebagainya. Turut dirancang katanya pembangunan bandar-bandar kecil dengan pelbagai infrastruktur bagi menggalakkan aktiviti ekonomi terutama bidang pertanian termasuk komoditi dan kelapa sawit. Laporan seterusnya. Belum sampai seminggu meraikan kemenangan merampas kerusi Dun Bukit Asik pada pilihan raya Negeri Sarawak ke-12 PRN 12, Chiang Ji-en telah mula berkhidmat sebagai wakil rakyat di situ. Pada Selasa, beliau turun padang melawat projek perintis naik taraf parit di Jalan Tionghoa bersama dengan jurutera dan perunding projek. Lawatan itu bertujuan mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan projek yang dirancang oleh Majlis Perbandaran Sibu MPS dan bagaimana ianya dapat menyelesaikan masalah dan mengelakkan banjir kilat yang parit tersumbat berlaku di kawasan itu. Menurut Ching, kerja baik pulih parit akan dilakukan dari Jalan Tionghoa dengan menghubungkan parit terletak di sepanjang Jalan Kampung Nyabur. Katanya projek itu akan dilaksanakan selepas Tahun Baru Cina dan tender akan dibuka pada awal tahun 2022 secara cabutan undi. Selanjutnya, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS Datuk Wee Hong Seng komited untuk terus memberikan perkhidmatan terbaik kepada masyarakat di kawasan itu. Ditemui pemberita selepas program pengagihan bantuan makanan di Flat KMC Jalan Padungan pada Selasa, beliau berkata masih banyak perkara yang perlu dilakukan di kawasan tersebut termasuk bantuan untuk disampaikan kepada rakyat. Katanya beliau juga masih memainkan peranan sebagai Datuk Bandar sehingga Jun tahun depan. Dalam pada itu, Datuk Wee turut menjelaskan beliau menghormati keputusan pengundi di Dewan Undangan Negeri Dun N9 Padungan dalam pilihan raya Negeri Sarawak ke-12 PRN 12 baru-baru ini. Katanya sesiapa sahaja yang telah dipilih harus bertanggungjawab terhadap apa yang pengundi harapkan untuk tempoh 5 tahun akan datang. Perkembangan seterusnya di Miri. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri kini telah bersiap sedia hadapi musim tengkujuh susulan fenomena monsun timur laut ketika ini. Pengurusinya Abdul Aziz Muhammad Yusof ketika mempengerusikan mesyuarat persediaan bencana banjir di Pejabat Residen Bahagian Miri pada Selasa berkata, mesyuarat itu bertujuan memastikan setiap jabatan dan agensi di bahagian Miri bersiap siaga. Tegasnya, JPBB Miri perlu bersedia lebih awal bagi menghadapi sebarang kemungkinan sekiranya hujan berterusan dan dalam masa yang sama berlaku air pasang. Pada masa sama, beliau yang juga residen bahagian Miri meminta seluruh jentera kecemasan khususnya di daerah-daerah di Miri yang sering terlibat banjir agar bersiap sedia dengan memastikan segala aset-aset, logistik, persiapan di pusat pemindahan sementara PPS dan stok bekalan makanan di pangkalan hadapan mencukupi dan dalam keadaan bersedia. Malah bilik gerakan katanya akan diaktifkan dan agensi terlibat untuk bersiap siaga jika hujan masih tidak berhenti. Dalam perkembangan sama, JPBB Miri meminta pegawai daerah serta ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK menubuhkan sebuah jawatan kuasa bencana di peringkat Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK. Menurut Abdul Aziz, menerusi jawatan kuasa itu, JPBB Miri boleh bekerjasama dalam menghadapi sebarang kemungkinan termasuk menyalurkan bantuan awal. Katanya kampung yang terlibat dengan banjir disarankan untuk bersedia dengan perahu panjang dan terus kekal waspada.
Menurut laporan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, monsun Timur Laut MTL telah bermula pada 3 November 2021 dan dijangka berakhir sehingga Mac 2022. Bagi orang ramai yang ingin mengikuti lebih lanjut keadaan cuaca di kawasan masing-masing, boleh melayari laman web Met Malaysia atau menggunakan aplikasi My Cuaca yang boleh dimuat turun melalui App Store atau Play Store. Beralih ke berita Parlimen, Kementerian Belia dan Sukan KBS sentiasa komited mengatasi masalah pengangguran dalam kalangan belia melalui pelaksanaan beberapa inisiatif. Menterinya, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata, KBS mempunyai pelbagai program dan inisiatif untuk membantu para belia hasilnya graduan yang terpaksa menganggur berikutan kehendak pasaran kerja yang rendah dan ekonomi yang meleset pasca COVID-19. Antaranya adalah seperti berikut. Menjawab soalan Ahli Parlimen Kota Samarahan Rubiah Wang berkenaan usaha semasa dalam inisiatif KBS dalam persidangan Dewan Rakyat pada Isnin, beliau menambah KBS turut meneruskan agenda pemerkasaan belia melalui pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET melalui 22 institusi latihan kemahiran belia dan sukan ILKBS. Ujar beliau lagi, kementeriannya juga akan terus mengadakan usaha bagi memartabatkan TVET KBS sebagai pilihan utama belia di negara ini. Selain itu, katanya KBS juga telah melaksanakan pelbagai program bagi menyediakan latihan kemahiran dan peluang pekerjaan seperti tertera. Ke perkembangan berikut, rakyat Sarawak menyambut keputusan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak agar semua penerima dos lengkap vaksin Sinovac atau individu berumur 60 tahun dan ke atas tanpa mengira jenis vaksin siri primer di negeri ini perlu mengambil dos penggalak selewat-lewatnya pada bulan Februari 2022 bagi mengekalkan status vaksinasi lengkap. Beberapa orang awam yang ditemui Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS pada Rabu bersetuju pengambilan dos penggalak sangat penting ketika ini ekoran penularan varian baru COVID-19. Ikuti temu bual wartawan UKAS bersama beberapa individu berhubung perkara berkenaan. Dekat Sarawak tu banyak kemudahan yang disediakan, so rugilah pada siapa-siapa yang belum dapat booster yang guna Sinovac ya. Sebab kita orang mesti dapat pakai kemudahannya lah. So yang macam satu kerugian untuk kita orang pun. So bolehlah cepat-cepat ambil booster klinik lah. Kita sebagai rakyat Sarawak tu terutamanya kita perlulah ambil booster untuk bekalkan imunisasi kita. Sebab memandangkan ada varian baru tu, so kita kena berjaga-jagalah. Sebenarnya kami siap menerima vaksin dulu, tapi kerana susah nak masuk ke mall ke sini-sini, jadi kami macam masa terpaksa vaksin lah. And then booster tu pun satu pilihan juga, sebab kalau kami isi booster, kami dapat bergerak ke mana-mana lah. Sedikit laporan sukan. Bekas pemain pertahanan Kuching City FC, KCFC dari Jepun, Yuki Tanigawa kembali menyarung jersey pasukan itu pada musim depan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif KCFC Iswandi Ali Hassan, Yuki yang pernah bermain bersama KCFC pada 2019 sebelum berhijrah menyertai Kelantan United FC pada 2020 kembali mendapat kepercayaan pihak pengurusan. Katanya pihak pengurusan sebulat suara bersetuju mengambil Yuki semula untuk memperkuatkan benteng pertahanan KCFC bagi menghadapi saingan Liga Malaysia musim depan. Dalam pada itu, KCFC katanya juga turut mengintai pemain import dari Ghana dan Brazil untuk mengisi dua kuota pemain import pasukan itu. Ia selepas pasukan itu melepaskan 3 pemain import iaitu Yuta Suzuki, Hudson Diaz dan Michael Ijezi, manakala Elton Ferreira dikekalkan. Menurutnya, pemain import Ghana itu yang beraksi dalam Liga Sweden dijangka tiba dalam masa terdekat untuk menyertai sesi ujian. Tambah Iswandi lagi, KCFC juga dalam proses mengikat 3 pemain import tempatan dalam pelbagai posisi. Pasukan KCFC masih dikendalikan jurulatih berpengalaman Irfan Bakti Abu Salim pada musim depan. Sekian edisi malam bersama saya, VVM Zaika dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.